guys, welcome back to GVV Lifestyle Podcast Studio. So hari ni Mel dengan tetamu istimewa kita, which is Abang Azmi Jamsari. Saya. So hari ni kita ada special edition lah. Sebab special kita ada sebenarnya kalau orang yang dari background mass communication ni mesti kenal abang kan. Oh ya. Sebab kalau saya selalu tengok melodi dulu. So hari Ahad je saya akan duduk tepat pukul 12 tu, saya akan duduk kat depan TV, saya akan tengok. Oh ya ke? Yes. Saya saja macam dinosaur maksudnya. Cuma tak tahu 2008 sampai 2013. Abang okey. Boleh cerita sikit tak pasal you punya background? Background. Kalau ikutkan saya, you study. Okay, saya study actually background saya elektronik. Saya budak vocational. Belajar budak KV. Bukannya nak belajar sangat. Tak masuk vocational lah, kita pergi skill. Tapi kesudahannya tidak ke arah bidang vocational sangat. Selepas habis sekolah macam hari ni dah habis SPM, besok terus kerja designer. Kerja printing tu. Okay. Buat editing baju, buat printing baju, buat cap, advertising dengan merchandising. Macam, ayat ni tak apa, kita buat, kita kerja sebelum tunggu result kan. By the time result keluar, jadi technician because kita ada background electronic, and then dapat result tu alhamdulillah flying colours. Flying colours. Grade 1, grade 13. Cuma saya tak lanjutkan pelajaran. Senang kan. Jadi antara dua dilema saya, sama ada saya nak sambung belajar ataupun saya terus bekerja. Kalau saya bekerja, saya kena betul-betul bekerja. Kalau saya nak sambung belajar, betul-betul kena belajar lah. Tak ada orang nak support. Sugar mami pun tak ada. Jadi kita terus bekerja. Bukan habis dapat result, ada orang offer untuk kerja technician, untuk construction, tapi repair lah barang-barang technical, elektronik juga kerja, tapi macam tak jiwa, macam bosan sebab kerja macam kena paksa macam tu. Macam kalau tak ada kerja, bawa dia kerja, macam mana nak bawa dia kerja tu. So itu backgroundnya lah. Dan kemudian kerja technician elektronik juga, public phone. Masa kalau yang call watching, telefon lah. Ada pernah rasa tak? Benar lah. Saya budak kecil lagi saya. Saya public phone lah. Jadi saya lah yang repair public phone. Kemudian tukar kerja kedai lobby. Macam dia pun technician kerja kedai lobby pula. Ada graphic designer, kedai technician tu kedai lobby. So, time tu tengah tunggu result. Dah keluar result. Lepas tu dah kerja technician 3 tahun. Saya berubah ke Jaya jadi orang yang handle kedai lobby. Selama setahun. Pendobi. Kedai lobby cuci dry clean, baju lipat, iron. Multitask. Kita dah tahu kain siapa ni nak cuci macam mana, tengok level. Aduh, baju saya dah lah berkedut. Mesti abang ni tahu. Kan iron tu kan, orang nak tahu jenis-jenis iron macam mana, steam iron kan. So dari situ, sebab saya ni jenis orang yang suka explore dan ambil tahu benda yang baru. Bagi saya knowledge is king. So kalau kita tak tahu benda tu, kita rasa macam betapa kita rugi tak ada ni. Sebab tu bila habis SPM, saya jadi graphic designer. Itulah bukan bidang baru, saya boleh melukis, suka melukis. Tu yang ramai tak tahu juga. So saya melukis. Dan perubahan kerjaya dan juga career tu sebab saya minat benda yang pelbagai. Faham. You nak experience new thing. Tak nak stick pada satu benda. Takut bila kita something happen dekat that career, kita pun stuck. Dan punca saya masuk ke PR, public relation, saya jadi seorang PR syarikat rakaman masa tu. Ada kawan ni, ada kerja kosong ni dekat Surah Record. Kosong kau sesuai je. Technician kot, buat rumah sipit, masuk motor lempar kat bawah petrol power, boleh buat PR. Kita tak nampak kualiti tu. Boleh, aku tak boleh cakap. Boleh. Kita rambut panjang macam ni Muhammad. Dari dulu rambut panjang? Ya, abang rockers. Bukan. Kalau background sebab saya ni, kita dulu sekolah kan, potong rambut. Betul. Habis sekolah dia aku rambut panjang. Sampai sudah tak ada rambut pendek. Tak pernah. Maksudnya dia habis sekolah tu sampai sekarang tak pernah pendek sangat. Dia paling pendek pun takat ni je.
Itu yang paling pendek lah. Tapi nak bonjeng orang macam Zumi kamu pendek macam ni. Ni paling pendek ni. Tapi dah kira panjang lah. Lepas tu tak ada sejarah rambut pendek. Itulah antara background saya. Tetapi bila masuk ke podcast PR cakap tadi macam mana dia ada dalam journalism ke apa, saya seorang yang macam saya tadi, saya tak pergi universiti, saya tak belajar, tapi saya rasa saya boleh mencuba benda yang baru, pengalaman baru dengan kita nak benda tu dan jadi yang terbaik. Willing to expose benda tu dengan explore lah, explore. Salah betul lah, itulah perjalanan. Lepas tu abang, maksudnya abang masuk PR punya bidang tu starting from kedai Dobi tu lah maksudnya. Dari kedai Dobi. Tapi member recommend lah, ini jadi PR ni kan. PR tu apa? Okay. Kita pula macam tengok pula tak tahu benda PR tu apa kan. Sebab kita tak belajar, kita tak tahu bidang macam mana. PR ni adalah pegawai perhubungan awam, you jumpakan artis dengan wartawan. Artis, kita pula bukan yang memang pangkat artis lah kan. Artis ni lah, tak adalah, tak main artis. Sekali dia jaga artis. Okay. Dekat situ, saya rasa macam ada orang cakap bila dah bergaul dengan artis, dengan sahabat dia bawa artis. Saya tak ada rasa tu. Tak ada rasa excited jumpa artis time tu macam first kan. Semasa bawa sikit dengan Liza Hani. Itu first artis yang abang bawa. First label. Syarikat rekaman Surah Records tahun 2000. 2000 tu saya baru lahir bang. Sebaya ke? Saya baru lahir 2000 tu. Aduh, kecilnya saya. Itulah dia bawa New Boys, Taumok, Zul Hadi Black, bawa lagi Noneza Idris. Jadi pengalaman berada dengan artis tu bagi saya, sebab daripada awal saya tak excited dengan artis. Tak excited dengan glamour ataupun populariti. Sebab dia tu kerja dia. Bila aku bekerja sebab aku nak bekerja untuk aku dapatkan gaji income masa tu. Kalau dia dengan artis sebab dibayar aku untuk bawa dia. Jadi you kena professional lah maksudnya. Tak boleh lah excited lebih-lebih. Tapi gempak abang ni, dia macam first year dia kerja dia yang artis yang orang kata meletup-letup kan. Meletup-letup pun. Yelah time tu Siti Nurhaliza siapa je, semua orang nak dekat dengan Siti Nurhaliza. Kita promote lagu Cindai, New Boys tengah peak masa tu, Hadi Black dengan Kau Yang Berseri, Reza Hanim, KL Menjerit, Akasha dengan filem Embun masa tu kan. Semasa tu cabaran lah. Cabaran dia untuk berada dalam industri dan background. Macam mana saya belajar untuk berada dalam industri PR dan juga mass comm lah panggil. Okay. Daripada technician pergi Dobi, lepas tu pergi PR. Dia macam, tapi saya nampak lah pace abang ni makin lama makin ke bidang jadi orang yang profesional. Sebab pace dia macam technician biasalah semua orang pun try kan. Mineral lepas ni macam ada turun sikit, lepas tu naik balik. Dekat situ bagi saya setiap bidang yang kita ceburi, kita letakkan diri kita sebagai apa. Profesionalnya kita dalam bidang tersebut, kita membawa diri kita profesional mana, setinggi mana, setahap mana kita letak diri kita dalam tahap profesional tu. Contohnya kedai Dobi, adakah kedai Dobi itu kita anggap dia adalah satu kerja yang menjatuh, menjunah? Tapi bagi saya tidak. Untuk tahu spek dry clean bukan mudah, sebab dry clean baju, tekstil, jenis fabric apa semua, dan cara menggunakan sabun apa semua berlainan. Dan knowledge dia macam siapa yang nak tahu pasal ni tu? Sebenarnya dia ni adalah chemist. Nak tahu ni jenis ni berapa banyak sabun yang macam ni, chemical yang macam mana untuk cuci yang jenis kayak macam ni, nak cuci PVC macam mana, fiber, nak cuci kulit macam mana. Ini pun nak belajar ke? Tapi itulah ilmu dia. Tengok simple tapi saya dia adalah satu kerjaya ataupun knowledge yang sangat-sangat profesional. Dan kalau kita tak ada background kimia, kalau sekolah budak sains tu nak kena tahu ni dan kita cuci dry clean ni bukan guna air, guna minyak. Guna minyak. Saya pun tak tahu. Dan dia recycle. Itu yang timbulnya halal haram cuci baju dry clean, sebab dia guna minyak dan dia recycle. Macam mana nak kena tahu ke? Dan kita kena ambil tahu. Dan kenapa benda tu, baju boleh hancur, baju boleh kecil, macam cerita Mr. Bean tu.
Dan benda tu berlaku sebab tindakan kimia, tindak balas kimia yang berlaku terhadap fabrik, tekstil macam mana. Itu dunia tekstil lah. That's why. Dan dia kait naik sebab masa saya buat grafik, saya buat merchandising, t-shirt apa semua. Dan kita tahu dia ada related sebab okey, kalau tak nak hilang contohnya logo baju-baju tu semua. Kalau tak nak dia jatuh ataupun defect because of sabun ataupun dry clean, kita kena tahu jenis apa nak masuk dia, berapa banyak, berapa lama. Dia ada kait tu, patutlah ada baju-baju ni. So ada classified kat situ. Bila terangkan macam tu, orang tahu dulu. Itulah saya pun baru tahu ni. Dry clean guna minyak, saya tahu pakai je. Orang kita tahu semua bahasa cuci air kan. Dia guna minyak dan minyak dia tu sangat mahal dan mesin dia bukan murah. Kita ingat mesin nak masuk dalam mesin basuh tak. Mesin dia besar. Tinggi kot. Dan cara iron, cara kering dia pun lain. Faham? Okey. Balik kepada PR tu. Okey. Habis PR, macam mana abang habis PR buat apa? Maksudnya okey. Saya dengan PR saya sign surat rekod. Selepas 3 tahun saya dilamar pula dengan Nova Music. Apa tu? Dilamar ke syarikat rakaman Nova Music. Nova Music ada Iklim, ada Musme. Saya handle dengan Salim, Musme, dengan Roni Hussein, dengan Itan Sarafina. Satu lagi Zamani Slam. So lepas tu lagu Syaiz Pari-Pari tengah. Kita tinggal jagalah. Lepas tu tapi tak lama, setahun saya tukar kepada FMC, jaga Siti Nurdana, jaga Syura, jaga Eliana, jaga Chispin. Abang tukar label tu sebab tawaran daripada syarikat. Dekat situ profesionalism kita dilihat dan juga kita punya bagi abang kepuasan bila syarikat lain menawarkan gaji lebih tinggi, jawatan lebih tinggi sebab dia melihat kita ada kualiti yang boleh menaikkan kualiti artis-artis orang dari sudut PR ataupun menjual artis orang luar syarikat dia. Itulah sampai ke muncaknya saya jadi promotion manager, PR manager kepada syarikat Nick Associate yang membawa, kalau ingat dulu masa zaman lagu Nick Baizura, Niki dan juga Yani. Masa tu saya bawa dia lagu. Sampai Nick rekodkan lagu dekat UK, album English dia East to West. Dekat sana. Tu last label lah yang abang kerja as a PR manager lah maksudnya. Itu ditawarkan dengan syarikat session penyiar TV3 untuk host. Itulah transition daripada kita. Jadi wartawan pula. Pergi wartawan penyiar. Abang pergi jadi wartawan tu sebab of tawaran dia orang. Tawaran gaji lah maksudnya. Dia cerita pula. Spill the tea. Tolonglah spill the tea. Macam Ning Baizura, kenapa saya kerja dengan dia? Sebab setiap syarikat rakaman saya bekerja, dia offer saya kerja. Ada je job nak bagi. Masuk ke surat rekod. Lepas tu dia pindah ke Nova Music, cuma kerja dengan Ning. Tak masalah ni. Sebab kita melihat dia adalah satu figura yang besar di Baizura pun. Betul, nama dia dah hot daripada dulu Dia management dia sendiri kan. Lepas tu last kali saya kerja dengan FMC, jomlah kerja dengan kita. Sampai 3 kali dia offer. Maksudnya dia betul-betul nak. Betul, kita rasa okey boleh try. Itu yang Kak Ning, betul ke nak bagi saya? Dia interview. Yang position dia promotion manager. Dan dalam masa saya bekerja apa semua, kita ni nak mencuba benda yang baru. Open pula casting audition untuk host. Buat host, untuk hosting kan. Pergi TV3 nak jadi host. Macam mana abang boleh nak jadi host tiba-tiba? Tak, sebab kita dalam entertainment. Lepas tu kawan-kawan cakap, ni ada ni audition host. Ya, boleh ni. Boleh ke? Kita ni pun orang cakap boleh, kita pun siap. Confident lah. Try and error lah tapi call Siksa Era. Sintimnya ni. Era, tolong buat abang ni punya rambut. Dia buat baik lah. Semua pergi audition. Tak dapat. Tak dapat. Tetapi selepas setahun dia orang panggil. Maksudnya bukannya jalan mudah. On queue lah maksudnya tu, dah queuing nama tu. Mungkin. Tapi yang interview tu adalah Abang Nas Ahmad dan juga Kak Kelly dan ada seorang lagi orang production lah, orang TV3. Jadi dekat situ yang dia kata Azmi ni kak aku tunggu kau. Maksudnya tapi saya tak faham lah masa dia cakap tu. Lepas tu baru tahu rupanya
kita diserapkan dalam melodi dan dia tunggu slot yang sesuai atau kekosongan yang ada untuk saya masuk dalam team. Masa tu team baru set up untuk positioning setiap broadcast journalist dalam melodi. Dia ada Michelle, Abang Nos, ada segmen tu. Sebelum tu tak ada. Dia rebranding balik dengan melodi. Ni pada segmen macam ni. Dengan foto shoot, dengan video. Barulah ada team melodi tu. Maksudnya abang first batch melodi punya team lah, bukan? Sebelum tu ada. Dia memang kepo dulu. Tapi batch-batch yang reporter ke depan. Yang menjadi personality kepada program anchor kan. Itu yang kita ada di situ tu. Okay. Ada lagi? Macam pelik kan dia bila boleh masuk sini. Tapi dia tak mudah. Dah ada orang cakap, bolehlah kau masuk sebab kakak kau kerja tiga-tiga. Lah. Tapi tak. Nanti orang mesti cakap, tapi tak Kakak saya cakap. Abang takut orang cakap abang kroni ni. Sebab dia tahu kita kerja dengan chef kat kamar kan. Kata, Dek, kau buat apa kat sini? Saya kerja kat sini. Selepas 3 bulan jumpa dia dekat office. Tapi tak serempak. Kau buat apa kat sini? Kerja sini lah. Kerja apa? Melodi? Bila kau kerja? Dah 3 bulan. Macam tak tahu aku takkan nak bagi tahu saya kerja kamu cakap apa kan? Ya betul lah. Okey lah. Tapi ada gosip macam tu keluar ke? Tak ada memang. Sebab kita ada ready kan. Okay, so maksudnya melodi very professional lah, dia tak kira. Itulah sebabnya macam saya pun tak ada nak gunakan orang cakap kabel tau. Kabel lah kakak mula. Tak. Sebab dia pun tak encourage kita untuk pergi ke bidang jurnalis ataupun ke hosting ke apa. Tak ada influence ke, tak ada kau tolak ke dia promote ke, tak ada istilah. Okay, faham. Alhamdulillah lah. Bukan dijauhkan, tak adalah elemen-elemen. Maksudnya dia buat kerja dia, abang buat kerja abang lah. Dia profesional lah buat kerja. Okay, faham. Dia kabel besar ke. Okay, faham. Okay. Sepanjang abang dalam dunia melodi tu kan, abang ingat lagi tak momen-momen abang yang paling happy and abang tak boleh lupa as a wartawan masa tu lah, time tu? Okay. Momen actually every interview tu dia adalah momen yang best bagi saya sebab itulah waktu yang saya boleh up and close dengan artis, dengan personality, orang yang bagi saya, sebab saya dah ada dalam industri lama. Maksudnya sebelum tu saya PR dan saya interview artis-artis yang saya jaga sebelum-sebelum tu dan pernah jumpa sebelum-sebelum tu, dan itu yang membuatkan saya tak ada masalah untuk nak communicate dengan diorang. Dan info-info tu sebab kita dah tahu background. Contohnya saya dalam industri PR, saya 7 tahun. 7 tahun dalam PR kira consider macam ada master lah dalam industri kan. Itu diploma, master, itu master. Bila kita dah masuk melodi sebagai broadcast journalist, kita baru budak sijil lah nak ambil nyanyi. Kau nak berangkat lah tu. Geng-geng PR kita dah masuk. Panggil je dia orang macam seronok. Mesti ngamnya lah, tak ada masalah nak communicate. Tak ada hard feeling lepas. Betul. Lepas tu dapat pula interview legend-legend dan kita dapat rahsia-rahsia sebab diorang selesa berborak dengan kita. Okay, siapa nama artis yang abang rasa paling legend abang pernah interview? Macam kalau aku sebut dia, mesti meletup ni aku punya episod kali ni macam tu. Saya ramai lah. Dan di antara salah satunya adalah Diva Anita Sarawak. Dan sekarang ni tak ada lah, dia tak keluar. Betul, tak jumpa lah kat mana-mana. Walaupun dia masih ada, dia pun tak keluar. Walaupun dia adalah bagi tahu dia tweet ke dengan publicity kita, dia ada banding pun sihat, dia pun sihat, cuma tak keluar, gambar pun tak ada. Abang communicate dengan dia lagi? Abang communicate dengan dia lagi? Tak ada. Kawan-kawan bagi tahu. Dan bila saya interview dia, Kak Nita ni, orang kata diva, orang kata dia punya star punya aura tu, sebab bila dia bercakap tu kita tahu dia adalah diva. Dia adalah satu, dia lenggok dia cakap, cara bercakap dia, dan dia hormat kita. Dalam masa sama dia test kita, sebab masa tu saya pergi interview dia. Peluang tu bila dia ada keluarkan lagu baru tajuk dia Ular. So cakap, okay Kak Nita dah keluar dengan single baru, saya nampak ini dengan musik video yang menarik. Macam mana gambarannya, macam mana, apa yang boleh diceritakan? Macam mana awak tahu? Mana awak tengok? Dia mic tu. Macam mana? Sebab dia question balik. Sebab dia host je. Bukan dia mengajar dia juga. Dan dia ada level kita macam tu dengan dia kat situ. Macam
dia tanya aku minta saya dah tengok dalam video tadi sebab ada media bukan yang tak boleh ulas. Okay, dia ambil balik mic. So maksudnya dia saja nak test. Dia nak test kita tu. sama ada nak kita tengok kita ada betul. Itu yang menarik. 3 kali tempat. Saya tanya soalan lagi. Macam mana kau? So kita ni rasa macam cuak ada. Kalau salah cakap orang kena batik kan. Sebab Banas saya terus shoot Banas Ahmad. Saya punya sifu lah, dia banyak ajar. So dia kata ni bagus ni, awak tak goyang, awak tak menggelabah dan awak jawab apa dia tanya. Jadi nampak profesional, dalam kamera pun tak nampak canggung, nampak fun. Kemudian saya tengoklah apa benda yang Abang Nas suka story yang best, fun dan juga tak nampak canggung. Oh, sebab dia punya reaction dan juga action tu santai, tak ada nampak stress lagi kan, nampak cuak kan. Okay, maksudnya every interview abang tu abang akan tengok balik kan, flashback balik tengok. Okay, pernah tak abang interview orang, interview siapa-siapa lah, artis ke, maksudnya ahli perniagaan ke apa kan, lepas tu abang tengok balik and then interview abang tu kena reject dengan management, pernah tak? Oh, banyak benda yang nak kena cerita dia je. Tak apa, cerita bang. Ada yang kena reject, ada yang cakap apa, dipaksa pull out. Terpaksa sebab? Dipaksa pull out. Maksud management dia kata, okay, sorry kau ni tak boleh nak siar apa. Sebab? Antaranya? Top management suruh keluarkan. Contohnya di antaranya lah. Contoh lah. Sebab saya je tergantung ni, kenapa kena pull out ni? Okay. Ada satu time tu orang cakap tiap bisu. Okay, betul. Allah sebab awak tiap bisu. Ush, takkan dia nak jawab ya kan? Saya buat story. Saya buat story. Tapi kalau awak rasa story tu menarik ke tidak? Tapi saya berani tanya dan jadi story tu. Story tu interesting, tapi kalau dia jawab benda tu memang dia jawab dan tak menjawab dan tak menjawab. Okay. Cuba mengelak untuk menjawab. Tetapi dia adalah satu story. Dan pihak management tahu, pull out. Okay. Sama juga dengan Niji, artis Indonesia. Bagi saya ada kita kena bangga dengan produk kita sendiri, artis kita sendiri. Bila artis luar kurang ajar ataupun tak hormat wartawan, saya rasa macam tak boleh lah macam tu. Yang mana wartawan Melody masa tu pergi nak interview dia orang tapi dikotak-katikkan. Tolak sana, tolak sini, nantilah interview, nantilah okey, malam nantilah. So macam kau apa hal? Kita kau tunggu aku kat sana, aku datang. Saya sampai saya mesej ni mic. Betul ke ini ni menggelabah. PR dia masa tu nah dekat Mimi dah. Takutlah. Tapi pihak pengurusan dia diarahkan supaya story tu keluar. Tapi sebab tak nak kontroversi lah. Sebab tapi nampaklah Niji dia minta maaf apa semua lah. Saya tak tahu apa semua kan. Kita rasa okey dia murah apa kan. Tapi bagi saya kita serius lah. Kenapa nak undergradekan ataupun memainkan wartawan-wartawan nantilah malam tak nak lah main-main masa interview. Bagi saya so dia ingat dia boleh tak katik kan orang-orang yang macam ni kerja macam ni kan. Dari sini aku dulu kena ke? Okay, faham. Itu yang bagi saya kita satu jadi diri kita sebagai seorang warga kerja hiburan Malaysia kan. Kita kena ada satu standard. Jangan biar orang luar tengok kita sebagai orang yang tak ada ataupun industri yang tak ada standard. Betul, tak ada standard dan integriti, betul. Mana kan kita takkanlah orang pandang bijak-bijak je suka hati kan. Saya lagi ke depan kan. Budak ke depan ni siapa tak ada orang lain kan. Tapi dia orang pula. Wish, tergempak berani kan. Bukan berani, satu saya melihat wartawan-wartawan lain membuat benda yang sama kepada artis yang lain juga. Jadi saya rasa benda ni perlu. Kita bukannya nak orang ajar, tetapi ada sesuatu yang kita perlu perbetulkan. Betul. Kita hormat je. Kena ada standard and barrier dekat situ. Jangan over limit. Betul. Lepas tu kita punya colleague pula yang kena, akas kerja kita pula kena, dia pun mengadu kat kita. Takkan kita tengok kadang kerenggau. Itulah tak nak ni. Betul. Jadi kita pergi support dia. Okey, mana jom kita interview. Backup. Kena backup lah kan. Betul. Apa lagi nak backup, kesian lah. Dan kita dah datang sebab kita official masa tu. Official station dan official program yang boleh interview eksklusif.
Tapi kau main pula tolak sana nantilah je. Main sini. Okay. Bila point kehidupan abang yang abang rasa sedihnya paling down gila? Point turning point. Maksudnya mesti banyak kan cerita-cerita sedih. Tapi sekarang kita fokuskan dalam bidang kewartawanan abang. Macam tu. Sedihnya bila industri kita lah, sebab saya dalam music industri, sampai satu tahap orang selalu memperjuangkan ataupun melawan cetak rompak, melawan. Jadi kita daripada zaman kaset, zaman CD, zaman digital apa semua, tapi sikap kita sendiri tidak berubah. Kita tak nak yang free. Sebab apa? Sebab itu adalah orang kita. Betul, sifat orang kita. Orang benda yang percuma, tak boleh nak salahkan sebab teknologi adalah bersama. Itu adalah pro dan juga kontra teknologi. Benda tu seiring, cuma sama ada kita ada kesedaran ataupun tidak. Dalam masa sama, yang memperjuangkan tu perlu bersedialah. Contohnya macam label, syarikat rakaman, persatuan ke apa, kena bersedia. Kalau benda ni berlaku, apa tindakan yang perlu diambil? Kalau tak dapat ambil ke semua, apa langkah atau tekangan? At least daripada rugi 100% baik. Ada untung 30%. Separuh pun tak apa, jangan hilang semua. Jadi itu yang secara beransur-ansur adalah perubahan. Dan itu yang alhamdulillah industri kita taklah terlampau tenat walaupun kurang income secara keseluruhan. Kita masih survival. Cuma bila ada virus yang bukan nak menaikkan tapi mengambil kesempatan ke atas penggiat-penggiat kreatif kita lah. Ambil kesempatan dari sudut. Contohnya kan, producer, seorang producer, dia background dia tak daripada mana tak. Nak buat filem ke, nak buat album ke, nak buat lagu ke. Jadi bila dia, okay, jom kita sign artis ni, artis baru ni kan. Jadi dia memberi harapan yang tinggi. Kita akan buat lagu you lah. Dia sign lah 3 tahun, 4 tahun nak buat lagu. Tapi perang. Dia simpan saja lah. Dan juga penerbit-penerbit yang TV dia, kita nak buat ni nak ambil untung. Padahal dia ambil untung untuk dia dulu. Dah kru-kru tak bayar, pelakon-pelakon tak bayar. Jadi orang ni bukannya orang yang nak memperjuangkan industri. Dia hanya nak ambil kesempatan di atas kerja-kerja yang dia rasa dia boleh ambil untung atas angin. Bila saya masuk dalam melodi, banyak aduan-aduan yang kita terima. Pekerja industri, kru-kru tak dapat bayaran, production house tak payung, banyak benda lah, contract breach lah. Tapi kesilapan kita sendiri tak ada unity dekat situ. Walaupun kita bersatuan, tetapi kita tak sepakat untuk menentang. Betul. Kalau tak sepakat dan tak peka benda-benda tu. Bila menentang pula, tak dapat support. Majoriti artis kita yang popular, dia takkan masuk persatuan. Artis sendu, artis tak ada nama. Betul. Yang ni barulah nak jadi persatuan, baru nak memperjuangkan. Sebab apa? Tak ada income dah. Yang ada income tu ada yang masuk persatuan. So datang meeting pun apalah, ada busy. Jadi betul. Siapa sebenarnya yang nak bersama? Yang patut bersama semua, bukannya sebahagian yang sendu je. Yang popular tu apa buat? Popular, orang yang berjuang. Income dia ada, maksudnya dia tak takut. Tak risau. Betul. Berbeza dengan kalau mungkin yang artis luar, dia adalah lebih sepakat dan juga bersama. Betul. Itu bagi saya lebih bagus. Industri kita, macam mana kita nak kasih ataupun nak kata kita bersama sedangkan tak seiring pun. Masalah lah. Tapi okay, tu untuk pandangan abang untuk artis-artis kan. Okay, point kehidupan abang yang paling sedih, maksudnya contohlah kenapa abang berhenti daripada melodi? Itu sad story ke? Itu Okay, bagi saya abang dengan melodi berapa lama? 6 tahun. 6 tahun, okay. 6 tahun kira ambil diploma. Ijazah. Ijazah. Jadi saya anggap saya dalam setiap bidang tu saya ambil sebab saya tak ambil tak masuk universiti. Jadi setiap bidang yang saya ceburi, saya anggap saya mengambil sijil ataupun pendidikan secara amali terus. Hands on. Saya dalam PR selama 7 tahun, sampailah peringkat yang tertinggi, PR manager. Saya masuk broadcast,
selama 6 tahun, anggap macam ijazah, yang mana saya rasa paling tinggi producer. Saya tak boleh jadi executive producer yang saya tak boleh lawan. Maksudnya saya kena berhentikan dia tu semua baru saya boleh naik. Dan paling tinggi kita jadi business owner lah pada production. Bagi saya berubah ataupun berhenti ataupun tidak bekerja dalam bidang tersebut, itu adalah satu transisi ke arah satu kejayaan yang lain bagi diri saya. Orang lain mungkin tak boleh menukar bidang secara drastik. Macam mana kalau orang dah PR boleh tukar pada production, broadcast. Macam mana lah daripada broadcast menjadi business owner. Macam mana lah. Itu mungkin bagi orang satu transisi yang agak sukar. Tapi bagi saya, sebab saya mencabar diri saya untuk ambil sesuatu yang baru, tetapi itu adalah keseragaman dalam sudut karier berjaya, iaitu industri kreatif sebenarnya. Tak keluar pun. Dia masih dalam bidang yang dalam circle yang sama, cuma pengalaman yang berbeza. Betul. Dalam industri kita ada music, ada filem, ada broadcasting, ada teks, ada animation, ada artist management. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berada dalam semua skop. Macam mana Allahyarham Dasi Ramli, yang kita panggil dia pengarah, dia penerbit, dia lah semuanya dia. Pencipta lagu, penulis lirik. Dan saya rasa kita semua boleh kita boleh duplicate Ramli lebih banyak lagi jika kita ada keinginan dan kita fokus terhadap kejayaan kita yang kita nak buat tu. Sebab dalam bidang seni ni tak ramai orang yang boleh berada dalam circle. Betul. Sekali masuk tak boleh keluar. Tapi bukan semua orang boleh masuk. Penerimaan saya dibawa untuk masuk dalam bidang PR. Yang mana saya rasa macam PR ni apa lah. Tak tahu dan saya tak belajar. Tapi dalam masa sama bila dah masuk tak boleh keluar. Saya cuba keluar pada tahun 2013, which is saya masuk ke dunia korporat. Saya masuk dalam syarikat Marine Construction. Buat marine. Macam lari kan. Lari betul tu. Dari PR jadi wartawan macam Marine Construction, yes. Dredging, breakwater, buat tebatan banjir, keruk, macam apa benda tu. So saya ambil diploma 3 tahun. Lama juga. Okey. So saya bekerja, saya PA kepada chairman, dan saya handle bahagian tender, saya handle bahagian commercial, saya handle bahagian grafik, dan juga saya PA kepada chairman. So dekat situ saya belajar macam mana handle satu organisasi, dari sudut finance, dari sudut operation, ground, technical, ada yacht, ada fabrication, semualah. Okay. Itu sangat korporat dan sangat operational punya kerja. Jadi macam mana saya nak merubah setting orang yang broadcasting, bidang kreatif ke dalam bidang komersial dan juga korporat. So dekat situ saya belajar lagi benda yang baru. Lepas habis corporate company tu, apa masuk balik industri? Tu lah dia orang cakap, kalau kita dah masuk tak boleh keluar. Bila dah masuk dalam company tu, kenapa you decide nak masuk balik macam? Tak rasa tak ada hati. Nak masuk. Disuruh. Disuruh sebab ada permintaan. Chairman, walaupun dia Marine Construction company, tapi dia ada production house, dia ada label. Ni buat handle ni. Faham? Macam aku nak keluar ni. Tak nak handle benda tapi kena handle balik. So buatlah filem, buatlah lagu-lagu. Macam okey, masuk balik. So terpaksa lah, memang kena contact lah geng wartawan, contact geng-geng rakan-rakan industri ke semua. So kita nak bekerjasama kan. Faham? Ada benda yang muzik, kena contact musician, arranger, studio. Dan yang kita buat dulu tu, macam contact je lah. Sebab kita dah ada experience. Faham? Macam tak pergi mana pun. Pusing balik. Dia buat U-turn balik. Cuma level up tu adalah saya adalah orang yang menguruskan. Bukannya orang yang bekerja. Upgrade lah, sentiasa upgrade. Years by years, upgrade lah. Itu yang saya cuba mahukan, supaya diri kita ni jangan kita boleh merendah diri, tetapi dalam ilmu kita menambah. Betul. Bukannya membuang. Sama kita kena share dan juga praktikkan ilmu yang kita ada. Barulah kita boleh tahu ilmu yang kita dapat tu
betul-betul berfungsi dan bermanfaat ataupun tidak. Betul. Mana ada orang nak upgrade tapi duduk kat situ je. Kan. Mana ada orang nak duduk dekat takut yang sama. Cik, air. Okay. Kita dah habis part tu kan. Kita nak tanya, okay. Abang habis melodi, lepas tu abang continue bidang Marine production. buat marine. Okay. Habis marine masuk balik buat production. Production dan juga bukan setakat production. Publishing, distribution, artist management, production, broadcasting. Semuanya. Semua. Dia kaut. Satu. Sebab kita dah ada Production background house, okay. cuma apply je dekat production house dan juga label yang ada. Sampailah sekarang ni, kalau sebelum ni orang punya, Okay. sekarang ni saya punya sendiri. Yang dinamakan Sekarang dia owner. Itulah dia. Bila saya bekerja dahulu, bila kita kerja PR, sampai tahap mana kita boleh bekerja. Namanya pun bekerja. Betul. Daripada PR bahagian press, PR bahagian radio, PR TV, sampailah PR manager. Atas lagi apa? Tak ada dah. Jadi owner. Owner lah. Betul. So, tak boleh jadi owner lagi ni sebab kita tak ada Tak cukup lagi. Tak cukup. Okay, tukar pergi ke broadcasting. Broadcasting jadilah script writer, jadilah FM, jadilah switcher, director, produce lah, jagalah floor manager lah, semua buat lah kerja-kerja production, belakang tabir, depan tabir, semua buat. Lepas tu paling tinggi apa? Producer. Okay, kita dah boleh tahu dah kita kerja producer, budgeting, semua dah tahu dah. Atas lagi production house lah. Tak boleh sebab dia syarikat. Betul. Dalam satu broadcasting. Broadcasting ni macam mana? Ada marketing dia, ada dia punya branding dia, ada dia punya hobby ke apa yang itulah ada benda-benda tu. Kita belajar juga dalam masa sama. Sebab dalam Melodi TV3, saya bukan sahaja dalam program Melodi, tapi dipinjamkan juga untuk program-program dalam media prima. Contohnya saya buat juga apa aja. Saya buat juga program apa lagi yang full. Saya buat program berbicara Dato' Awi apa nama program tu. Banyaklah. Buat sitcom lah. Tapi bukan secara langsung, tetapi adalah orang belakang tabir. Faham. Dekat depan lakon ke. Okay, saya faham. Okay. Podcast dan production. Jadi dekat situ kita bukannya downgrade, tetapi sebenarnya Dia upgrade, makin upgrade. Sebenarnya kita kena jadi owner. Betul. Production house owner, label owner, kalau artist management, manager owner. Sampailah sudahnya buat sendiri. It's about time to you gather all the ilmu yang you dapat tu, and then you create one for you macam tu. Faham? Okay, kita dah habis part tu kan. Kita nak sambung pasal usahawan tani. Tiba-tiba kita masuk usahawan tani. Okay, kita dapat tahu yang abang ada buat jadi usahawan tani kan. You buat agriculture. Macam mana you boleh masuk bidang tu tiba-tiba? Okay, tiba-tiba macam is it out of nowhere ataupun macam ada orang jenis yang macam okay lah, I kerja bidang ni 20 tahun, lepas tu I nak settle down, I buat this kind of thing. Macam tu. Ada orang macam tu. Okay, itu ada orang macam tu, settle down. Settle down. Saya bukan settle down. Bukan settle down. Okay. Dengan bidang tanian. Start. Ya? Start? Okay. Itu yang nak kenal saya. Okay, saya bukannya budak yang lahir-lahir duduk rumah, kondo ke banglo, tak. Saya lahir dekat rumah setinggan. Jadi bapa family ada ruang yang mana kita tanam, kita tanam keledek, kita tanam ubi, kita tanam kacang panjang, kita tanam ni. Tapi bela ayam, bela anak, yang kita meniaga surat khabar, jual limau, jual apple. Dan saya didedahkan dengan ciri-ciri usahawan dan juga petani dan juga peternak. Dan kita melihat pergi dekat leban kat belakang, tengoklah macam mana ayam tu bertelur, dan tengoklah ayam tu menetas macam mana, kita nak gaji, melihat apa semua kan. Tengok all the process Yes. A to Z. Jadi saya membesar dengan suasana yang sangat agriculture. Kekampungan, pergi ke longkang tukar ikan. Longkang kan, bukannya parit. Terus senggan kan. Kau kena lebat dengan dia kena libas sebab duduk dengan longkang kan. Dan itulah kemanisannya. Dan kalau orang yang tahu saya, dia tahu saya macam mana, yang kenal saya. Jadi bila orang yang kenal saya dalam industri, dia akan melihat apa kerjaya yang saya buat. Tetapi orang yang kenal saya dalam bidang ataupun sebelum masuk industri, dia akan tahu ini duduk kat sini, dia ni buat ini, dia ni sebelum ni dia tahu buat ni. Dia akan lebih tahu saya macam tu.
Dan untuk pengetahuan saya, macam saya cakap tadi, saya habis SPM saya tak masuk universiti. Dan daripada situ bila saya memilih untuk ada hands on terhadap kerjaya apa yang saya masuk, daripada grafik ke apa, daripada situ saya tanamkan minat dan saya ada prinsip yang mana setiap tahun at least saya kena masuk satu kursus agriculture. Oh, interesting. Betul lah Bang ni. Jadi saya dah ada banyak saja tentang agriculture, apa saja, tentang arnab, lebah, tissue culture, orchid dan juga pisang, fertigasi cili, apa lagi, lembu, ayam kampung, kambing, kompos, pembuatan keju. Setiap tahun saya kena ada kursus yang saya. Setiap tahun memang akan ambil kursus untuk tahu anything knowledge pasal pertanian. Sebab bagi saya, kenapa saya perlu tunggu dah tua baru nak belajar benda ni, sebab saya selalu tengok cerita Piramli, dan bila Piramli cakap dah tua-tua pembodoh. Ingat tak? Saya tak nak jadi orang tua tu. Orang tua yang bodoh yang bila nak bersara baru nak belajar pasal pertanian tetapi otak dah tak berfungsi. Jadi daripada muda tu saya rasa saya kena input, dan bila dah tua saya ada knowledge yang cukup untuk saya buat agriculture. Dan saya tak nak settle down dengan orang tua yang bodoh baru nak belajar macam mana yang kompos ni berlaku ya, macam mana benda ni berlaku. Dan termasuklah kursus-kursus pembuatan produk-produk IKS, pembuatan jus, pembuatan retop, itu semua masuk. Sampai sekarang lah maksudnya. Saya baru-baru ni dengan Jabatan Pertubuhan Peladang pergi juga kursus TikTok. Marketing TikTok. Biasanya faham, walaupun kita rasa kita sekali dia keluar dekat TV, dia biasa buat live. Tak, kita kena melihat perspektif orang yang daripada angle peladangan, pertanian, macam mana. Kita mingle dengan dia orang, kita tahu background dia orang, kita tahu masalah dia orang apa, baru kita boleh share. Kalau kita tak tahu apa masalah, kita terus point, kita menyalahkan orang yang dekat dengan kita. Baik kita memperbetulkan kita punya ni, baru kita belajar sendiri benda tu. Baru kita ada sistem yang sihat. Betul. Daripada kita bagus, baik kita bawa dia sama-sama. Tetapi sebenarnya diorang ni adalah usahawan, diorang ada produk, dan diorang ni sangat kaya. Betul. Gila. Kalau ada berapa banyak pokok, 1000 pokok. Kalau dia ada sekilo, kalau ada 3000 pokok, dia ada 30,000. Kita ni belum tentu lagi 30,000 boleh ada cash kan. Dia ada tu dia punya ATM machine, dia punya betul. debit card dia boleh. Tak ada duit jual, Yes. Dan saya lalui juga, okey, kau ada apa? Aku ada cili, kau ada timun tukar. Jadi butter je. Sistem butter. Dan dia orang sangat murah hati, berkongsi ada lebihnya. Ambil lah. Tak ada kira pun. Tak makan. Dia ni sangat kaya bagi saya. Dia tak ada masalah. Betul. Kita mungkin macam saya yang kadang-kadang kita rasa tak ada duit, kita kena bergantung dengan tu. Daripada situ saya merubah prinsip yang mana bukan kerja makan gaji yang menentukan. So saya tak lari daripada sistem kerja dengan TV3 kita kena dapat gaji bulanan banyak benefit. Tak, sebab tu saya berhenti dalam keadaan saya dekat atas tu dan saya tukar kerjaya kerana sebagai saya rezeki kita dekat mana-mana. Betul. Dan as long kita istiqomah dan kita tahu rezeki itu datang dari Allah, kita tawakal, dan itu adalah benda yang halal. Betul. Yang penting tengah rajin, jangan malas. Dan kita ada ilmu pasal itu dan tak malu untuk bertanya. Dan tak malu untuk buat kesalahan. Okey, maksudnya saya rumuskan statement abang ni, maksudnya abang boleh cakap yang bidang pertanian dengan peternakan ni memang bawa masa depan yang cerah, betul? Sama. Betul. Mana ada orang yang buat pertanian peternakan ni mati cepat. kalau yang mati tu maksud tak ada ilmu lah, kan? Sebab dia buat, dia tahu dah mana. Sebab mereka ini adalah nak jadi petani peternak, dia kena tahu pasal cuaca, dia kena tahu pasal kimia. Sebab nak campur baja tu bukan mudah. Dia ingat tabur macam tu je boleh hidup. Dia kena tahu N dia apa, nitrogen dia apa, phosphorus dia apa, kalium dia apa, NPK dia berapa, untuk tumbuh daun banyak macam mana, pakai baja apa, nak dapat buah macam mana. Jadi kalau kita yang aku nak office, sorry, I buat account. Kita tahu ke macam mana nak hidup dengan pokok tu kalau dah tua-tua macam NPK apa benda kan? Dah tua baru nak fikir, tak terfikir. Jangan kata tunggu tua, tu tanya saya pun tak tahu. Betul, okey. Okey, apa pandangan abang tentang kos sara hidup yang paling ideal untuk tampung hidup dekat, jangan kata Malaysia lah, cakap KL saja. Kos sara hidup.
Benda ni subjektif lah. I mean like the ideal amount lah you Ideal rasa amount, sekarang. Saya tak nak pentingkan diri sendiri. Kalau saya letak diri saya pada semua orang, tak sama. Sebab kita sebenarnya tak apa cakap, bagi saya, kita takkan mati kalau kita tak ada duit sebenarnya. Sebab Malaysia ni kaya dengan makanan. Kita bukan rasa itu adalah rumpai, tetapi itu adalah makanan yang penuh khasiat. Sebab kita orang tanah Melayu, yang mana pucuk-pucuk, kadang-kadang kita rasa rumpai, tapi ia adalah satu sayur yang sedap dan sangat berkhasiat. Cuma kita anggap je benda tu rumpai, dan kita tak boleh, sebab nama dia rumpai. Sebab kita tak mampu berfikir dan tak ada ilmu bahawa itu adalah makanan. Dan kita klasifikasikan dia sebagai rumpai. Kalau kita klasifikasikan dia sebagai sayur, dia akan jadi sayur dan kita takkan mati kerana itu adalah makanan. Jadi saya tak melihat kos sara hidup itu tinggi kerana kita tidak tahu macam mana nak menguruskan kita punya financial untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling. Contohlah kalau kita rasa buat apa hari ni, nak pergi healing, berbeza gimana hari ni, nak petik pucuk aku untuk lauk, esok lusa. Maksudnya dia plan untuk kehidupan dia 2 hari 3 hari ke depan, untuk lauk dia. Berbanding dia berbelanja untuk kehidupan dia, dia rasa dia nak healing ke, nak senang-senang. Baik dia pergi cari lauk, dan itu kos sara hidup ke tidak? Itu adalah untuk mengurangkan kos sara hidup. Kurangkan input, kurangkan berbelanja. Jadi dia dapatlah yang orang panggil food security. Dia selamatkan dia punya makanan dulu, barulah boleh nak healing ke lepak. Okay, tapi tu based on food securities lah, macam abang cakap kan. Kalau macam maintenance macam tiap bulan tu, abang rasa cukup ke? Okay, kita bagi situation lah. Saya tak bagi situation macam tak adil pula kan. Okay, kita bagi satu isi rumah, 3 orang anak, husband and wife, gaji RM5,000. Abang rasa cukup ke? Gaji okay. Dan dekat sini suka saya nak tekankan, prinsip kita kadang-kadang kita rasa nilai duit itu adalah penting. Kita tidak meletakkan rezeki yang Allah tetapkan itu adalah pendapatan yang patut kita dapat, cukupnya rezeki yang kita dapat. Ini yang saya nak tekankan. Sebab saya berhenti dalam keadaan saya berada gaji yang sangat stabil, dapat banyak benefit dan semua. Kawan-kawan cakap, "Min, kau berhenti buat apa? Kau rugi." Cakap, tak, bukannya berhenti kerana status model, tapi bukan kos sara hidup ke apa. Tapi aku nak betulkan akidah aku, pemahaman aku tentang rezeki. Kalau aku rasa syarikat ni akan bagikan rezeki income yang cukup, tapi saya tak percaya, maksudnya saya tak percayalah Allah akan bagi saya rezeki yang cukup kerana syarikat. So mana letaknya syarikat dan juga Allah? Saya berhenti, bismillah, Allah dulu. Jadi rezeki saya tak putus. Maksudnya instead of bergantung kepada syarikat, you change tu bergantung kepada Allah. Betul. Sebab kalau kita letak nilai, gaji kita kena cukup RM5,000. Bila Allah kata tak cukup RM5,000, kau akan sakit, kereta akan rosak, dia akan jadi RM10,000. Adakah gaji kita cukup? Tetaplah cukup. Betul. Tetapi bila kita rasa, okey, Allah dah tetapkan rezeki kita macam ni, okey, jangan bergantung kepada majikan. Dalam masa sama kita usaha juga. That's why bila kita buat ibadah umrah ataupun haji, kita buat sa'i dari Safa ke Marwah. Kenapa? Kena ulang balik. Takkan benda tu sia-sia. Tetapi kenapa Maryam buat benda tu? Sebab dia tahu Allah akan turunkan nikmat dan juga makanan. Tetapi dia kenapa dia ulang balik? Walaupun dia tahu Allah akan bagi. Usaha dia. Dia buat juga walaupun kemudian Allah akan bagi, tapi dia nak tunjukkan dia berusaha. Dia buat. Dan kita kena buat benda yang sama. Janganlah kita duduk je baru nak tunggu kita tahu Allah akan bagi kena usaha dulu biar nampak betul. Barulah. Jadi berbeza prinsip. Bukan kata tak perlu. Kita betulkan diri kita dan niat kita. Kadang-kadang kita tengok orang yang gaji 1,500 cukup je dapat bayar itu semua tu. Berbanding orang yang kadang-kadang 10,000 tetap tak dapat tampung dia punya perbelanjaan harian atau bulanan. Ada je yang tak cukup. Jadi kita kena sedar baju yang kita pakai muat tak muat, selesa tak selesa. Kalau kita rasa tak perlu, janganlah kita spend. Betul. Ukur baju di badan sendiri. Baju. Kalau kata nilai berapa kos sara hidup yang sesuai, ukur baju je. Kalau kita rasa tak perlu, tapi masyarakat kita ni itulah dia.
keperluan tu melebihi Betul. daripada kehendak. Gaji 3,000 spend macam 5,000. Dan saya sampai satu tahap kadang-kadang duit tu merata-rata. Maksudnya walaupun bukan dekat kita, duit tu ada dekat orang. Tak Betul. dekat kita. Sedar tak sedar benda tu. Sebenarnya banyak. Sentiasa je ada. Kadang duit sedik-sedik tu. Ada duit kat sini ada. Jadi kalau kita tak menghiraukan duit tapi nilai kita tu lebih tinggi, barulah kita tahu di mana kedudukan kita. Bila kita anggap gaji aku kena 10,000 pun cukup kosong hidup dekat Malaysia ni, tetaplah dia dengan pandangan macam tu. Kalau kita yakin Allah bagi rezeki, tetapkan bahawa aku usaha dan kita buat usaha tu, benda tak akan sampai. Dan kadang-kadang berlebih lagi sebab itu rezeki tu dibuka. Jadi berbanding kita 5,000 ni untuk aku, rumah, bil apa semua. Kita tak sedar dalam hak kita ada hak orang lain. Betul. Jadi kita semua menawar itu semuanya untuk aku, bila Allah tariklah segala-gala nikmat tu. Jadinya tetap tak cukup. Walaupun ada 10,000, pandangan saya lah. Mungkin Betul lah tu. orang lain. Saya setuju dengan pandangan tu. Sebab ada orang yang saya jumpa dia tak ada pendapatan. Tapi survive. Sebab dia survive dan dia mewah dan dia lebih happy. Dia nak makan, pergi dia sungai mancing. Nak lauk, ada. Cuba aku semua dia. Dan dia tak mau beli pun. Dia boleh masak kelapa kat situ. Dia ada garam je. Nature, semuanya back to nature. Dan saya jumpa dengan orang asli juga. Jumpa dengan orang asli ni lagi seronok. Dia cuma bekal garam je dekat paket. Ikan-ikan getah kan, tak lagi basah. Lepas tu mancis ke apa kan, masuk sekali. Dia berhujan ke, dia tidur kat pokok. Macam ni kita letak nilai kita kepada dia pula. Berapa gaji kita? Dia nak makan. Aku, dia cakap kan, dia panggil saya pakcik. Orang ajar tu. Pakcik, aku kalau lapar aku steak itu tupai. Dia makan tupai. Nak minum air, sungai agak banyak. Atau dia tahu juga mana air-air sumber yang bersih kan. Masalah ke? Ada gaji kat situ. 5,000 ke? Tak ada pun. Tak minum air manis sambil air kelapa. Betul? Dan sihat. Dan dia tak ada pula sakit ke. Boleh kan? Jadi dekat situ kita kena istiqomah. Kita jangan rasa 5,000 adalah nilai tertinggi. Tapi kita letakkan diri kita yang mencukupi. Sebab setiap kita dah ada rezeki kita masing-masing. Betul. Tak payah nak terlampau pergi. Maksudnya kena sentiasa bersyukur. Betul. Saya ambil POSB. Mantap. Kita bukan ada Azmi Jamsari je, kita ada Pio Azmi hari ni. POSB. Alhamdulillah. Okay. Habis lepas tu, kita nak masuk dia isu last sekali lah ni. Isu. Bukan isu lah, maksudnya kita dah Topik topik yang terakhir. Tapi dia panas sikit. Tadi saya nak tanya tapi abang macam tak nak jawab kan. Tapi saya nak tanya lagi sekali. Tanya je. Kenapa abang stop melodi? Stop. Mesti ada cerita sebalik. Saya stop sebab saya dapat tawaran. Macam saya cakap tadi, saya cuba mencari sesuatu yang paling tinggi. Kalau saya dah sampai di ceiling kan, tak boleh nak ke atas lagi. Jadi saya berubah. Jadi macam pokok, kalau pucuk tu dah sampai satu tahap, dia kena cari tempat yang boleh naik tinggi lagi. Ini yang sebenar-benarnya lah. Sebenar-benarnya. Sebab kalau saya tetap dekat melodi dengan gaji macam tu, saya lepas tu naik jadi apa? Kan? Kalau saya kekal dengan melodi, saya tak boleh naik producer. Saya tak boleh naik executive producer sebab saya masih ada executive producer yang saya rasa dia boleh bertahan 10-15 tahun lagi. So adakah saya akan tetap jadi wartawan yang akan bertanya lepas 10 tahun masih ada soalan. Dah tua pun tanya soalan lagi kan. Masih kan. Dia ni tak saya risau ke kan. Jadi saya ambil pendekatan cari cahaya. Tak ada terhantuk pada satu tahap yang saya tak boleh nak tumbuh lagi. Okay. Sama jugalah jawapan dia. Saya ingat ada jawapan lain kali ni. Saya harap menjawab lah. Sebab kalau kita nak kata berhenti melodi, ada pengalaman pahit, ada orang buatan orang ke ataupun pernah ke kena macam tu? Tak, maksudnya tak ada lah. Tak ada. Kalau jawapan macam tu awak cari, tak ada lah. Maksud saya ingat ada masalah ke macam tak ada masalah. Back story yang abang tak boleh cerita ke. Tak ada masalah. Sebab melodi adalah tempat yang paling selesa. Wartawan tu tak akan dipindahkan. Wartawan tu orang yang berada di dalam melodi tidak akan berubah. Orang dalam melodi tak akan
tak akan dipindah ke program-program lain macam Michelle. Michelle masih Ya, betul prosedur. Jadi kalau saya tetap dekat situ, saya jadi tukun, saya rasa. Saya jadi tukun, berkerang kat situ macam nanti takkan nak beritahu anak aku, anak saya bekerja berbiuran. Bukan benda yang buruk, tapi saya rasa saya perlu ada angin baru dan juga cahaya untuk tumbuh naik ke atas. Bukannya stick pada salah satu level je. Okay. Beralih pada wartawan hiburan, abang pernah ada masa change tu jadi wartawan paranormal, mistik. Pengacara. Pengacara. Okay. Tu rancangan apa? Detik 12 malam. Okay, Detik 12 malam. Untuk pengetahuan semua, Detik 12 malam adalah program yang menunjukkan misteri dan juga mistik. Misteri juga misteri seram. Okay, seram. Jadi dia punya tema tu adalah cerita-cerita yang menyeramkan. Kalau cakap, kau berani buat ni, lah program tu bayar aku, boleh lah aku buat. Ya, sebab kerja gaji 3 kan masa tu, memang ada bajet. Berani buat ya berani. Kenapa buat sebab saya rasa tak ada benda yang melakukan. Dan kenapa minat dengan benda seram? Sebab saya membesar dengan keadaan yang menyeramkan. Sangat menyeramkan kan? Saya cakap banyak benda begini kan. Saya nak gelak tapi saya batuk kan. Nenek saya adalah seorang pemandu perubatan. Jadi saya membesar melihat dia berubat. Dan orang-orang yang sakit ni, sebab alternatif kan, tradisional, orang yang datang merawat ni tergolong di kalangan pelbagai golongan. Ada artis, businessman, politician, semua kan. Jadi saya melihat cara perubatan, orang yang berubah, jenis-jenis berubah, jenis-jenis gangguan. Pemahaman saya tentang itu penuh tanda tanya. Keberanian tu sebab saya dah biasa tengok, terbiasa membesar dengan keadaan yang kita orang kampung duduk saya pergi sini bawa pergi bomo tu, ini nak main bola nanti pergi orang jumpa untuk bomo ni supaya senang gol semua. Benda tu tak berlaku pun. Jadi itu yang bila buat program paranormal, seram, mistik, misteri, kita dia adalah program dokumentari yang merungkai dan juga menyingkap perkara ni. Mencari apa cerita di sebalik, apa puncanya. Itu yang saya suka, membongkar dan juga mencari jawapan. Maksudnya abang percaya benda tu betul-betul wujud lah. Maksudnya you pernah tengok experience benda tu depan-depan. Saya ni hijab tak terbuka. Okay. Suka saya nak petik ada, saya melihat kenyataan tu daripada seorang ustaz asal saya. Hanya 4 golongan yang mampu melihat. Golongan makhluk-makhluk yang alam sebelah sana. 4 saja golongan. Satu, para nabi, which is saya tak tergolong. Saya pula. Saya pun tak tergolong. Saya juga. Yang ketiga adalah golongan sahabat-sahabat yang contohnya macam Abu Bakar, singa kepada ni, singa apa? Tentera, singa Islam, tentera. Itulah. Dia kalau lalu dekat lorong pun jin pun lari, setan pun lari. Maksudnya sampai macam itulah. Maksudnya golongan itu. Kan, dia ulama dan juga sahabat-sahabat khalifah-khalifah. Dia ada ilmu tu dan dia ditakuti, diguruni oleh makhluk-makhluk halus. Dan yang keempat adalah golongan yang berdamping dengan makhluk-makhluk ini, yang mengamalkan. Dan saya tak tergolong dalam 4 ni. Jadi kalau ada yang rasa dia adalah orang yang mampu, lihatlah, kalau 4 golongan ni kita tergolong dekat situ, letaklah diri kita. Jadi saya tak ada. Of course saya bukan lagi, saya bukan rasul, saya bukan sahabat-sahabat yang ada ilmu tinggi tentang agama yang boleh melihat benda-benda tu. Dan saya bukannya pengamal pendamping perubatan ke apa ke. Jadi kat sini mana yang ada boleh mampu melihat itu adalah amalan dan juga cara dia mengekspresikan pengalaman dia kan. Tapi daripada pengalaman saya tidak boleh melihat. Walaupun saya melihat nenek saya berubat dan dia pun tak mampu tengok. Dia pun cakap, mana nampak. Tapi dia tahu. Itu ilmu dia. Dapat rasa dia lah. tahu, kau ada bawa benda ni, kau keluar. Jangan duduk. Yang masuk dalam. Kau keluar.
kita tengok lah siapa. Dia cakap dengan siapa dia. Jadi dia kata balik. Tapi itulah ilmu dia. Dia mampu mengenal pasti orang ni membawa sesuatu ke apa. Itu ilmu dia. Yang mana saya tak warisi pun. Maksudnya sepanjang rakaman mistik tu tak pernah sekali pun abang experience nampak benda tu depan-depan lah. Okay. Dia sesuatu kita kena faham. Makhluk ni dia boleh kita sebutlah jin dan juga setan ni kan. Dia boleh berubah-ubah bentuk. Betul. Dan kalau dia berubah bentuk tu kita boleh nampak. Dan dia boleh mencederakan kita dengan izin Allah. Jadi kalau pernah experience macam tu? Okay. Dalam bentuk asap ke, bayangan ke, dan kadang-kadang kita tak faham benda tu berlaku adanya dekat situ. Contohnya saya pergi Balai Polis Gombak, jumpa anak ular kapak kecil. Kalau orang yang ada ilmu dia kata ni tu anak setan ni tu anak jin tu. Sebab hubungan ini boleh menyerupai kalau jengking ular. Betul. Memang dalam arash tu pun ada peringkat-peringkat bahawa ni dihuni oleh jin-jin yang di kalangannya adalah berbentuk ular dan juga kalau jengking dia adalah boleh. Saya jumpa makhluk-makhluk ni dan saya bermain-main dengan makhluk ni, bawa balik lah apa semua. Buat kawan pula. Kan, tapi kita tapi kita tak tahulah. Kadang orang jujur kena tak tahu kita tak tahu je. Dan dia tu hilang lah, lepas lah kan. Kalau jengking bawa balik letak dalam bekas tau. Budak semua cakap, kau gila ni production cakap ni bekas kau lepas lah bodoh cakap. Cantik cun baik kan nak shoot lah. Kita tak, bila saya dah lama-lama macam shoot lah, itu jin lah siut. Sebab saya bukan duduk diam, orang tengah buat reenactment ke lakon semula, saya ni membayar. Dia beri celah batu lah, buat ni lah, buat itu lah, cari lah, jumpalah ular, jumpalah kalau jengking bawa batu, kita nak mancing ada ikan, dapat berwak-wak ke apa kan. Itulah pengalaman saya. Dia berbentuk makhluk lain tetapi tidak mendaratkan. Faham. Itulah. Kalau orang lain yang mengetahui, yang dia nampak, ada juga orang yang boleh melihat. Dia kata ni dekat sini ada makhluk yang dia memanjat ke dinding sana. Cuma bagi tahulah, cuma abang memang tak nampak. Dia mata dia memang nampak. Bila hijab dia terbuka ni, antara golongan tu mungkin dekat hujung-hujung tu dia adalah pewaris kepada ilmu-ilmu tu. Betul. Ada orang Allah bagi izin tengok, bagi experience. Kita tak tahu sebab jin ni boleh masuk dalam darah pun. Betul. Sebab dia boleh berubah bentuk dan dia sehalus-halus dia boleh masuk dalam darah kita. Jadi perjanjian mungkin kita tahu nenek moyang kita begitu. Aku berjanji akan menjaga 7 keturunan aku selagi aku hidup. Itulah perjanjian antara saka dan jiwa ni kan. Jadi dia tak putus selagi dia boleh duduk dalam darah dan saka-saka ni dia boleh ada dalam keturunan dia. Macam mana nak buang? Boleh buang sebab dah janji. Hiduplah. Itu yang adalah keturunan-keturunan yang boleh nampak makhluk-makhluk halus ni. Dia boleh tahu ke apa sebab dia jadi golongan keempat tadilah dia cakap. Dia ada perjanjian ataupun hubungan secara terus dengan benda-benda ni. Ada ke? Tak ada. Saya nampak ke? Tak. Tapi saya boleh rasa lah kalau maksudnya kalau tempat tu keras. Itu normal lah. Benda normal lah. Dia kita ada yang kita boleh rasa sebab dia bahang ke apa kita akan rasa dia seram sejuk, seram remang itu di antara ciri-ciri dia lah. Okay, apa pengalaman seram abang? Paling seram lah, tak kisahlah mana-mana kan. Sepanjang abang shoot tu, yang abang rasa abang tak boleh lupa. Maksudnya kalau abang cerita kat orang pun, ingat cerita ni macam tu. Dia macam ni, paling seram tak ada, tapi semua tu menyeramkan. Setiap benda yang berlaku tu berbeza-beza. Contohlah, kita kata Pontianak paling seram. Tak kot. Malaysia ni penuh dengan macam-macam jenis hantu. Kalau macam Mak Saleh tu Dracula je. Tak kot. Macam dekat Korea ke Jepun ada Ju-on ke ada ni kan. Tak, Malaysia penuh warna-warni. Meriah. Betul. Kan? Candy lah. Hantu ada Makcik Ponti lah. Semua dah keluar. Ada Candy, ada yang Yemah lah, Tulang Suai lah. Tetapi sekarang kita dah tak jumpa dah. Saya tak jumpa dah orang yang boleh cerita pasal jelangkung. Tak ada orang yang boleh cerita pasal hantu cepul. Salah. Dulu ada. Sekarang ni tak ada dah. Kenapa? Zaman dah habis. Expired ke Expired. kan? Hantu dah balik ke kan? Ini yang kita dah jarang dah jumpa. Mungkin pengamal-pengamalnya dah tak ada. Pemuja-pemuja dia dah hilang. Ini yang membuatkan orang yang berjumpa dengan makhluk-makhluk ni dah kurang. Bukan tak ada, dah kurang. Dekat Indonesia mungkin ada sebab dia ada pemuja, betul. pengamal. Kita ni mungkin dah kurang.
Belum lagi cerita-cerita orang yang menggunakan ilmu hitam nak jadi orang minyak, ada 7 daerah di dalam Selangor, dia kena pergi setiap daerah tu untuk naikkan dia punya level. Banyak lagi cerita-cerita yang kita rasa macam betul mistik ni, tapi ia berlaku dalam masyarakat. Zaman dah 2023 kot, ada ke? Ada. Kita yang rasa moden tak ada. Tetapi yang pengamal, orang yang berniaga kedai makan ke apa, dia mengamalkan lagi. Betul. Kita rasa makan sedap, kita tak tahu yang dekat atas tu yang menghidangkan kita dengan bersama-sama dengan kita tak tahu sebab kita tak nampak, dan kita rasa tempat yang ada hantu ni adalah tempat-tempat yang ada dekat tempat-tempat macam ni. Tidak. Macam saya tadi, kalau orang cakap nak jumpa hantu di tempat yang macam ni, tak pun. Mana-mana pun boleh jumpa, betul. Sekeliling kita ada, dan dunia tu adalah sebelah-sebelah, dan makhluk ni lagi banyak dari kita ni. Betul. Dia tinggi ke apa tu orang kata kalau ketua ataupun tips bukan adab masuk toilet kita nak pakai penutup kepala, topi ke, songkok ke apa ke, supaya bila kita masuk toilet tu kita langgar dah sekarang. Kan? Tapi sebenarnya benda tu lagi lah banyak kat rumah lagi, rumah dalam toilet lagi. Kalau rumah dulu, toilet dekat luar. Betul. Jadi adab tu kita jaga dan kebersihan tu terjaga. Sekarang ni toilet masuk dalam rumah. Nak kata macam mana? Dan kita bawa benda tu dalam rumah. Sebab tu rumah jadi panas, rumah jadi tak tenteram, rumah terasa bergaduh sebab lepas tu jemur kain dekat luar, bawa masuk kain malam-malam. Benda tu kita bawa. Dan kita tak jaga kita punya ain. Kita rasa makhluk halus ni lagi bahaya, tapi sebenarnya ain lagi bahaya. Kita rasa takjub dan taksub terhadap seseorang itu menyampaikan ain. Contohnya macam Mel itu saya tak langsung kita menyampaikan ain Mel balik tak sihat lah, demam, itulah ain. Sakit. Sebab bila kita rasa kita memuji orang, kita melihat walaupun dia cantik, walaupun benda yang baik, dia akan menjadi sakit, mudarat. Saya baru tahu. Itu yang paling kita takut, ain sesama kita. Faham. Contohnya macam anak, kalau kita tunjuk, kata orang tak nak tunjuk anak-anak dekat khalayak sebab apa? Ain. Comel ni budak ni, itu dah satu ain. Kalau 20 orang tengok, 50 orang tengok, 100, 2,000 anak selebriti artis semua. Tengok 200,000 orang tengok, comel, ain. 200,000 orang tengok kan ain sama tu. Tak ke budak tu demam ke situ. Dah dia nak menjaga. Sebab tu dia orang mengambil langkah supaya mengelakkan ain tu lah. Faham. Okey, ini soalan terakhir. Ini soalan terakhir. Okey, apa sebagai bekas wartawan lah kan? Apa nasihat abang dekat macam orang kata orang baru lah yang nak ceburi bidang-bidang ni ataupun bidang pengacara mistik? Mistik? Sebab macam abang sentuh pasal adab tadi kan? Okey. Okay. Nasihat. Satu, hormatlah. Dekat dunia ni bukan kita je ada, dan hormat ni pun makhluk juga. Makhluk hormat, makhluk ikhlas, makhluk dan juga biadab pun makhluk juga. Kita jangan bela makhluk-makhluk halus ni. Maksudnya makhluk, maksud saya sekarang ni contohnya macam rezeki pun adalah makhluk. Betul. Jadi kita jangan bela makhluk yang tak baik, kita bela makhluk-makhluk yang baik. Hormat pun adalah makhluk. Jadi kepada mereka yang nak jadi paranormal ke, aktivis ke, orang yang nak buat hunting ke, berubat ke, satu hormat. Dan kita tahu hukum. Kita membunuh makhluk pun kena hukum juga. Kita rasa kita orang makhluk paling mulia, kita orang kita perangi syaitan, kita bunuh dia. Bunuh dia, siapa izin kau bunuh? Kan Nabi yang boleh nampak makhluk tu nak bunuh pun Allah tak benarkan. Walaupun dia ada peluang untuk membunuh Ifrit ke, nak bunuh iblis tu, tapi Allah kata bukan kau yang bukan tugas dia. Dia akan mati, dia akan hidup sampailah ke akhir zaman nanti, barulah dia akan mati. Tapi kita pula musnahkan kau, setan. Maksudnya tahu peranan masing-masing lah. Jadi jangan memudaratkan. Hormatlah makhluk tersebut. Dia hidup pun ada tujuan, kita hidup pun ada tujuan. Janganlah nak over claim dan juga over
melebih batas, berpada dan kita fokus kepada kehidupan kita. Saya tahu kadang-kadang diorang buat ni untuk mendapatkan income. Betul. Ada pendapatan, ada sumber untuk berbelanja dekat situ kan, dan juga career. Cuma income kita tu nanti kemudian akan jadi apa? Adakah mendatangkan kebaikan? Kalau rasa itu adalah sumber, cari sumber yang lebih baik. Jadi informasi kita mengajar, jadi pahala yang berterusan, seperti air mengalir. Berbanding kita buat benda tu, dia menjadi dosa yang bertimbun-timbun. Orang tengok lagi menjadi dosa kan. Dah sudah. So, orang cakap kalau sumber kita ni tak betul, nanti dia masuk dalam badan kita. Betul. So, dia macam mempengaruhi apa yang kita buat. Betul kan? Itulah dia. Jadi berbalik kepada makhluk yang patut kita bela tu, bela makhluk halus tu, baik kita bela makhluk-makhluk sabar, ikhlas, jujur. Itulah makhluk yang kita patut tanam dalam diri kita. Secara tak langsung bila kita bela makhluk-makhluk tu, makhluk rezeki tu akan terus melimpah dekat kita. Betul. Dan saya percaya benda tu, dan alhamdulillah makin murah rezeki yang saya dapat bila saya percaya bahawa makhluk-makhluk yang jujur antara satu sama lain. Saya tak langsung kita boleh sedar aura tu. Betul. Bila kita rasa seronoknya duduk dengan dia, sebab dia ada aura tu. Dia ada makhluk yang positif berbanding orang yang kalau kita duduk macam dia panas duduk sebelah dia. Dia rasa macam negatif tu. Tak boleh duduk dengan dia panas lah kan. Sebab benda tu. Jadi kalau orang yang nak bergiat aktif dalam paranormal, betulkan niat, dan tahu apa benda nak dibuat. Dan kita tengok kalau nak berterusan buat benda tu, cek sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat, bangsa dan juga agama. InsyaAllah. Okey. Itu saja. Itu saja. Sama-sama. Okey. Jangan serik. Tak serik. Okey, saya cuma tak sihat ajar ni bang. Okey. Thank you untuk hari ini. Okey, itu je daripada tetamu jemputan kita, Abang Azmi Jamsari. Okey, untuk korang jangan lupa saksikan kita punya next episode dengan kita punya tetamu lagi. Jangan lupa like, share and subscribe kita punya YouTube and kita punya media sosial, Instagram dengan TikTok. Jumpa lagi, lu lambat, lu tinggal. Bye.